Kemudian dia juga digelar sebagai Harmasul Haramisah. Pasal apa Nabi Idris ni digelar dengan gelaran Harmasul Haramisah? Maksudnya orang yang paling hebat, orang yang paling pakar dalam ilmu perbintangan. Hari ini kita sebut di bawah ilmu perbintangan, kita kalau ikut Islam kita panggil ilmu falak. Ataupun bahasa moden kita panggil astrologi, ada astronomi dan sebagainya. Jadi dulu Nabi Adam ni dah pandai menentukan rasi bintang. Contoh kita belajar hari ni ada rasi bintang Orion, ada rasi bintang Waluku. Dengan Orion dan Waluku, zaman Nabi Idris dia dah guna kedua-dua rasi bintang sama ada Orion dengan Waluku untuk menentukan tempoh musim-musim tertentu. Maksudnya dengan tengok rasi bintang ni, maksudnya nak masuk musim apa. Bila tengok rasi bintang ni, nak masuk musim apa. Begitu juga dengan rasi bintang-bintang yang lain digunakan untuk menentukan arah dan jarak sesuatu perjalanan. Sama ada menggunakan jalan darat ataupun menggunakan jalan laut. Bukankah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan sesungguhnya bintang-bintang dan cakrawala di langit banyak membantu, memfaedahkan dan memanfaatkan manusia dari sudut perjalanan dan pelayaran mereka. Baik, seterusnya ialah tentang ilmu berhitung. Ilmu berhitung ni orang lama. Dulu orang tua dia kata ilmu darat. Kita hari ni dia panggil ilmu matematik. Jadi Nabi Adam pun bila dia pandai menulis, pandai baca, dia juga adalah Nabi yang pandai buat kira-kira, Nabi yang pandai berhitung, Nabi yang pandai ilmu matematik. Bahkan dikatakan pada zaman beliau sudah mula manusia ni start berhutang dah. Maksudnya bukan kita zaman lah ni pandai berhutang, zaman dia tu dah orang berhutang. Bila berhutang, Nabi Idris ni ajak manusia ni menulis dan cara nak kira dalam bentuk hutang-hutang dan pinjaman-pinjaman tadi. Begitu juga antara kehebatan lain beliau ialah suka memerangi orang-orang yang asi, iaitu orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila merujuk dia ni suka memerangi orang yang buat dosa, suka memerangi orang yang buat jahat, suka memerangi orang yang buat maksiat. Salah satu lagi gelaran Nabi Idris ialah Asadul Usud. Asadul Usud. Apa maksud asad dalam bahasa Arab? Singa. Jadi singa kepada segala singa. Singa tu orang dah takut, singa tu orang dah gerun, singa tu orang dah rasa terancam. Tapi bila gelaran Asadul Usud, singa di atas segala singa, memang dia ni cukup ditakuti, dia ni cukup digeruni dan memberikan ancaman kepada manusia-manusia yang kufur dan ingkarkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan zaman tersebut. Beliau juga orang yang mula-mula pandai menggunting pakaian serta menjahitnya, sedangkan manusia sebelum itu hanya pandai memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit binatang saja. Jadi digambarkan sejak zaman Nabi Adam, bila tempoh perjalanan manusia sampai Nabi Idris, manusia sebelum ni membuat pakaian dan pakai pakaian hanya mengambil daripada kulit-kulit binatang. Tetapi bila tiba zaman Idris, sebenarnya sebelum orang nak jahit pakaian ni mesti ada kain dia tu. Sebenarnya otomatik Nabi Idris ni orang yang pertama pandai menenun pakaian. Dia dah tenun pakaian sendiri menggunakan kapas-kapas yang ada pada waktu tersebut. Kerana zaman beliau memang zaman pertanian yang sudah cukup maju. Pertanian ni sebenarnya dimulakan pada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Tetapi bila dah banyak tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman berupa kapas, maka Nabi Idris menggunakan bahan-bahan material-material tersebut untuk menenun pakaian. Dan lepas dia dapatkan pakaian dalam bentuk kain, dia menggunting dan menjahitnya. Lalu dia memakaikan pakaian tersebut untuk dirinya sendiri.
Dan salah satu sifat Nabi Idris alaihi salam ni, bila dia ada kelapangan waktu dan masa, dia akan tenun kain, dia akan jahit kain tersebut dalam bentuk baju ataupun pakaian. Bila dah banyak baju-baju yang sudah siap, dia akan cari manusia-manusia yang susah, dia akan cari manusia-manusia yang miskin, kemudian dia bagi secara percuma, dia bagi free saja. Satu pemandangan yang mungkin mustahil dah untuk kita dapat pada zaman kita. Seorang tu belajar menjahit, belajar menenun, buat Samsudin Tailor, marilah siapa-siapa orang miskin, orang yang susah, apa dia ni, tengok-tengok dia punya bentuk badan, ukur-ukur, minggu depan mari ambil. Berapa bang? Percuma, free, saya sedekah saja. Payahlah tak? Payah. Mungkin boleh berlaku untuk seorang dua lah, kalau dia tu nak buat kebajikan, berderma atau bersedekah. Untuk kes ni, bila automatik seorang tu nak jahit pakaian, mesin jahit confirm tak ada lagi masa tu, tetapi nak jahit pakaian mesti menggunakan jarum. Maksudnya jarum dah dicipta, jarum dah dikreat pada zaman Nabi Adam. Wallahu alam bagaimana bentuk jarum pada zaman tersebut, bagaimanakah saiz jarum pada zaman tersebut, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu kisah menarik, riwayat yang dikaitkan dengan waktu Nabi Idris alaihi salam sedang duduk menjahit pakaian dia. Tiba-tiba datang seseorang. Sebenarnya yang datang tu bukan manusia, tetapi iblis, syaitan. Dia menyerupakan diri dia, dia menyamak diri dia jadi manusia. Jadi dia datang jumpa dengan Nabi Idris. Lalu dia bertanya, "Wahai Nabi Allah Idris, aku nak ajukan satu pertanyaan dan persoalan pada kamu." Lalu Nabi Idris kata, "Persilakan wahai saudaraku." Dia pun kata, "Bolehkah bumi yang sebesar-besar yang kita duduk sekarang ni, bumi yang sebesar-besar kita huni sekarang ni, boleh ke tak Allah Subhanahu wa taala nak ambil bumi hak besar ni dan masukkan ke dalam lubang jarum kamu hak kecil tu?" Dia mari tanya soalan lagu tu. Boleh tak bumi hak besar hak kita duduk ni Allah nak buat masuk kok celah lubang jarum hak kamu sedang jahit ni? Lalu waktu tu Nabi Adam perasan dah siapa dia manusia dan laki-laki hak buat pertanyaan tu. Dia dah tahu yang tu bukan manusia tapi iblis. Lalu dia pura-pura tak dengar. Dia kata, "Sebenarnya aku ni kurang dengar. Boleh tak kamu dekat sikit, cakap tepi telingaku soalan kamu balik?" Jadi bila kawan tu pergi dekat dengan telinga Nabi Idris ambil jarum tu, dia pun cucuk mata iblis tu. Kena mata tu, bukan kata iblis lah, kita pun meraun, kita pun menjerit. Lalu berlari pantaslah iblis meninggalkan Nabi Idris alaihi salam. Persoalan di sini ialah, kalau soalan tersebut bukan kata iblis, mana-mana insan, mana-mana manusia datang tanya kita, persoalan tersebut bukan hanya untuk membuat dia beriman pada Allah, atau soalan tersebut bukan nak menambah keimanan pada Allah, tetapi lebih kepada nak bagi was-was, lebih kepada nak meragukan pihak lain, maka tak perlu dan tak payah jawab. Perlu atau tidak nak jawab persoalan macam ni? Kadang-kadang selain daripada teknik iblis ni banyak berlaku bila ulama-ulama dulu buka kitab tauhid. Bila masuk bab kudrat Allah, iradat Allah, sampai ada soalan-soalan yang seperti saya sebut ni. Boleh ke tak Allah nak buat Tuhan seorang lagi yang persis, yang mirip, yang sama macam dia? Berkuasa atau tidak? Allah tu kan maha berkuasa. Boleh tak dia nak buat Tuhan seorang lagi yang betul-betul 100% 100% macam dia? Aku mana nak jawab lagu ni? Ataupun boleh ke tak Allah buat satu batu yang besar yang Allah sendiri tak larat nak angkat batu tu? Ada juga soalan lagu tu. Ada juga
Dia kata boleh ke tak Allah nak menghilangkan zat dia? Lah ni zat dia tu wujud, zat dia ada. Tiba-tiba boleh ke tak Allah nak bagi gaib, nak bagi hilang zat tu, dia sendiri pun tak nampak zat dia. Muncul tak soalan-soalan macam ni? Kebiasaan bila ulama-ulama dulu buka kitab belajar bab tauhid. Sebenarnya soalan ni sama dengan soalan gaya iblis dan setan tadi. Soalan ni kalau tak jawabkan dia jadi tak puas hati. Nak jawab lagu mana? Nak jawab lagu mana? Baik, sebenarnya kalau kita benar-benar mendalami ilmu tauhid, kita akan nampak sebenarnya soalan tersebut masuk pada rel yang betul ataupun rel yang salah. Contoh, biasa bab soalan macam ni dia akan masuk dalam ilmu tauhid bab yang paling susah. Bab paling susah dalam ilmu tauhid bab apa? Nama Allah tak berapa susah, sifat Allah tak berapa susah. Tetapi bab yang paling susah belajar ilmu tauhid ialah babut ta'alluq. Bab ta'alluq. Biasanya bab ta'alluq ni ialah membincangkan tentang 7 saja sifat Allah, iaitu hanya sifat ma'ani. Apakah 7 sifat ma'ani yang kita belajar dalam ilmu tauhid? Ilmu, kalam, sama', basar, kudrat, iradat, hayat. Tu 7 sifat ma'ani. Tu saja perbincangan mengenai babut ta'alluq. Dia terbahagi kepada 4 bahagian pula 7 tadi. Satu sifat yang memang tidak ada ta'alluq. Sifat yang tidak ada ta'alluq ialah sifat hayat. Kita tolak tepi dulu sifat hayat, memang tak ada ta'alluq. Tinggal lagi 3 nama Allah dan 3 bahagian. 6 lagi sifat, iaitu 3 bahagian. Yang pertama, sifat yang berta'alluq dengan perkara yang wajib, harus dan mustahil. Sifat yang berta'alluq dengan perkara yang wajib, harus dan mustahil hanya ada pada ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam saja. Kalam tu merujuk apa? Perkataan Allah. Contoh, kita ambil dalam Quran, kalam yang merujuk kepada wajib. Qul huwallahu ahad. Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu tunggal. Wajib tak benda ni bagi Allah? Itu wajib. Kalam Allah pi kepada wajib. Yang kepada mustahil, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Mustahil bagi Allah tu beranak, mustahil bagi Allah diperanakkan oleh orang lain. Yang harus banyaklah. Dia menolong orang-orang yang beriman dan dia tidak menolong manusia-manusia yang ingkar kepadanya. Benda tu harus. Kadang-kadang Allah tolong orang yang tak beriman dan Allah tak tolong orang yang beriman. Benda tu harus. Jadi ayat-ayat tadi dalam bentuk kalam. Begitu juga ilmu. Ilmu tentang Allah kita belajarkan sifat wajib bagi Allah. Ilmu tentang Allah kita belajar sifat harus. Ilmu tentang Allah kita belajar sifat mustahil. Jadi ta'alluq wajib harus mustahil hanya ada pada ilmu dan kalam. Yang kedua, sifat yang berta'alluq dengan perkara maujud. Apa yang dikatakan perkara maujud? Perkara yang wujud, perkara yang nampak tengok. Yang terlibat dengan nampak tengok 2, sama dengan basar, tengok dengar. Jadi bila Allah bersifat maha melihat, mesti ada benda yang Allah nak lihat. Bila Allah bersifat maha mendengar, ada benda yang Allah nak dengar. Dan berbeza dengan kita, kita hanya boleh melihat benda maujud dan hanya boleh mendengar suara. Tetapi Allah, dia boleh melihat zat yang qadim, dia boleh melihat zat yang tak qadim, dia juga boleh melihat suara. Kita boleh tengok tak suara? Kita hanya boleh dengar tapi kita tak nampak suara. Tapi Allah bukan saja zat qadim dia nampak, zat yang hadis pun dia nampak, suara yang qadim pun dia nampak, suara yang hadis pun dia nampak. Begitu juga dengan konsep pendengaran Allah. Allah dengar suara yang
qadim, Allah dengar suara yang hadis, Allah juga dengar zat yang qadim, Allah juga dengar zat yang hadis tentang perkara yang maujud. Ni hak nombor 3 ni. Sifat yang bertakluk dengan perkara mungkin. Hanya perkara mungkin barulah masuk kodrat dengan iradat. Tadi benda-benda hak ditanya lebih tertumpu kepada kodrat, kuasa Allah kan. Boleh kehendak Allah lagu ni, boleh kehendak Allah lagu ni. Bila ta'alluq dia bersifat hanya perkara mungkin. Ada sebut tang mustahil tak di sini? Tak ada. Jadi benda-benda hak kita fikirkan mustahil tu memang tak masuk pada soalan terus dah. Kudrat dengan iradat Allah hanya perkara mungkin saja Allah akan buat. Tapi perkara-perkara yang mustahil, Allah nak buat seorang lagi, Allah nak buat batu tu, dia tak masuk. Dia tak masuk dalam bentuk soalan yang dibenarkan. Jadi tak payah jawab lah sebenarnya. Kalau kita tanya lagi, memang kita tak faham tentang ilmu tauhid yang sebenar. Boleh faham dah ni? Tu kena belajar. Buka balik bab ta'alluq. Memang bab ni paling susah sekali dalam ilmu tauhid. Minta maaf masuk bab tauhid sikit, tak apalah.